أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا غذائن رحمتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صح. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sambung pengajian kita pada malam ini, melihat kepada kitab pada muka surat yang ke-29 di bawah tajuk Berbekallah dengan Al-Quran. Sebelum daripada ni telah disebutkan kepada kita oleh musannif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kepentingan atau bekalan yang paling utama diperlukan dalam perjalanan kita melaksanakan apa yang sedang kita lakukan, iaitu untuk mencari dan mendapatkan keredaan Allah bagi melaksanakan ketaatan kepada perintahnya, mengikuti segala petunjuk dan jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pembacaan kita yang seterusnya, bagaimana musannif rahimahullahu ta'ala sebutkan dalam bahagian akhir, insya-Allah ta'ala akan dibawakan kepada kita bagaimana untuk kita mengenali sumber-sumber bagi mendapatkan bekalan dan bagaimana untuk beramal untuk menambah dan memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, saya merasa lemah ketika menulis permasalahan yang berkaitan bekalan di jalan dakwah, khususnya tentang bagaimana cara menyiapkan bekalan dan bagaimanakah mendapatkan bekalan iman dan taqwa, hidayah dan nur. Perkara yang mustahak di sini bukanlah pengalaman, percobaan dan pengetahuan, tetapi yang pertama sekali ianya bergantung kepada kurniaan, kelebihan daripada yang maha memberi dan maha menganugerah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua, musannif rahimahullahu taala menyambung bicaranya dengan penuh tawadhu, merendahkan dirinya, walaupun ianya merupakan seorang yang berpengalaman dan istiqamah di atas jalan dakwah bagi menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tapi beginilah sikap yang dimiliki oleh para alim ulama, yang senantiasa mereka itu merendahkan diri mereka, bersifat dengan sifat tawadhu. Tidak ada pada mereka itu kesombongan dalam melaksanakan sesuatu amal, termasuklah penulisan. Maka sebagaimana yang disebut, untuk menyiapkan bekalan iman dan taqwa, bagi memastikan kita ini istiqamah di atas jalan ini dan mampu menghadapi ujian, cabaran, dugaan dan halangan yang banyak yang semestinya perlu ditempuhi oleh mereka yang berjalan di atas jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata musannif rahimahullah, perkara yang mustahak di sini bukanlah pengalaman. Perkara yang paling mustahak bukanlah pengalaman, walaupun pengalaman suatu perkara yang cukup penting. Begitu juga bukanlah juga percobaan sebanyak mana ujian yang telah dilalui. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tetapi yang pertama-tama kata musannif rahimahullah, ianya bergantung kepada kurniaan, kelebihan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana selama dan sebanyak mana pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sekalipun, jika tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya keimanan yang teguh, tidak dianugerah dan tidak dikurniakan kepadanya ketakwaan, tidak dianugerah dan tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya petunjuk, maka ia tidak mampu untuk terus dan tetap di atas jalan ini. Seramai mana kita tengok nama orang-orang yang masyhur di dalam melaksanakan urusan perjuangan Islam, yang terkenal nama mereka itu, tetapi akhirnya walau telah sekian lama berada di atas jalan dakwah dan perjuangan,
tetapi akhirnya mereka itu menyeleweng dan menyimpang daripada jalan ini. Begitu juga mereka yang berilmu dan berpengetahuan. Ya. Berapa banyak mereka yang punya ilmu, berapa banyak mereka yang punya pengetahuan, punya sijil yang berlapis-lapis, tetapi mereka menjadi golongan yang menentang usaha dakwah. Mereka menjadi golongan yang menentang usaha dalam untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab tu disebut oleh musannif rahimahullah, yang penting ialah bergantung kepada kurniaan kelebihan daripada Allah yang maha memberi dan maha menganugerah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. Allah menentukan pemberian rahmatnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Nak sebut dalam kita melaksanakan apa jua pekerjaan kita sebagai hamba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh berlepas daripada pergantungan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah? Kerana kita tidak punya apa-apa. Kita sebagai manusia tidak punya haula dan tidak punya quwata. Dapat hadir kita pada malam ni dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, suatu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat menghamparkan sayapnya, didoakan keampunan kepada mereka yang berada di dalam majlis ini. Seluruh makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi mendoakan kepada mereka yang duduk dalam majlis ini. Tapi jangan pernah kita merasakan bahawa duduk kita dengan kehebatan kita. Jangan pernah kita rasa bahawa duduk kita ni, jangan pernah kita rasa dengan sebab bagusnya kita. Kerana beradanya kita pada malam ini kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah pilih kita, Allah beri taufiknya kepada kita, beri kekuatan untuk kita buat taat kepada Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmatnya menggerakkan hati, anggota dan panca indera kita untuk kita melaksanakan ketaatan kepada perintah. Alhamdulillah, maka syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah, bila mana dia mampu melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka dia tidak pernah memandang lekeh kepada orang lain. Karena dia faham yang dia boleh buat baik itu bukan kerana dia, bukan disebabkan dia, tetapi anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didoakan kepada Allah, wahai Tuhan, maka anugerahkanlah perkara yang sama kekuatan mengerjakan taat, petunjuk dan hidayah kepada saudara-saudaraku yang lain sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Bukannya memandang lekeh dan memandang orang lain tak berguna. Dia saja hebat. Dan nak jadi apa mika ni? Pa lemu orang atabas bayar pakak nak pakak balik nak pergi masjid mika duk kot pi batah lagi. Tu sedap dia. Ya, kata aku kan. No, tak boleh pakai dah puak tu. Tak boleh pakai saja.
Nah, dia duk ni duk sembang awal ni tak dipakai. Yang dia tu masa bila duk pergi ajak puak tu duk pergi batas tu, mu masa bila mu duk pergi ajak puak duk pergi batas tu suruh mari masjid bila. Masa bila mu duk pergi nasihat ke demo kata dah kita ni main-main lah juga, dia kata pergi nasihat ke demo tu cerita. Nah, atas mayang tu marilah pakak kita pergi masjid pergi dah. Tapi kan duk tutuh tu. Nah, onu tak boleh pakai, hak nu tak tu, dan dia pergi ajak dak gak. Bapa je kuasa dia hebat. Sebab tu orang beriman ni bila mana dia menasihati orang lain, dia tidak pernah merasakan bahawa dirinya lebih mulia daripada orang yang dia nasihatkan. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila dia nasihat, dia tegur orang, dia tidak pernah meletakkan dirinya lebih mulia daripada orang yang ditegur, melainkan ditegur dan dinasihati saudaranya itu dengan penuh kasih sayang atas dasar mahabbah kasih kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kita ni Tuhan beri boleh buat taat ni. Nah, boleh kenal agama, boleh rajin mengaji, kenal agama ni sebab apa? Tuhan anugerah kepada kita. No. Kalau Tuhan tak pilih, kita pun tak tahu jadi lagu mana lagi. No? Kalau Tuhan tak beri dengan rahmatnya, tak beri petunjuk dan hidayah pada kita, tak kurniakan kepada kita, no, maka kita pun tak tahu. Nampak? Maka dengan rahmat Allah, rahmat Tuhan ni luas. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Tuhan. Tuhan berhak memberikan kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Siapa sahaja yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dalam mengajak kepada kebaikan. Sayyidina Umar yang heret pedang nak bunuh Nabi SAW pun, bila sampai masa tergolong di kalangan mereka yang mendapat kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pembantu perjuangan Nabi SAW dan tergolong di kalangan ahli syurga. Ada tengok asal kan kata pakai tak jadi pa, buih hilang kawah, angkat naik balik duk kapiak situ lah. Masa mula tengok. Sebab hidayah ni bukan duk pada kita. Tu heret pedang dah nak pergi bunuh Nabi SAW. Tapi rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dia berhak menganugerahkan kepada siapa-siapa sahaja yang dikehendaknya. Maka kata musannif rahimahullah, hanya Allah yang menganugerahkan hidayah dan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang berhak menganugerahkan hidayah, petunjuk dan keimanan, melimpahkan nur cahaya dan rahmatnya tanpa ada sempadan. Dia boleh beri pada siapa saja yang dikehendak. Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa saja. Maka kita tidak perlu merasa sempit di atas kelebihan Allah. Bila rahmat Allah Ta'ala tu luas, dia berhak beri kepada siapa saja tanpa ada batas dan sempadan. Maka kita ni, hak bukan hak kita, jangan pernah kita duk berasa sempit. Orang kaya nak menderma dengan harta, kepunyaan dan kelebihan yang ada kepada dia, tiba-tiba kita pula duk berasa apa? Hak kita berkurang. Sudah kot, padan kot, bukan hak hang punya. Nak orang lain beri duit kawan tu, kata punya kawan tu duk beri sumbangan apa semua, dia ni hak duk tengok ni berasa padan kot lah. Bukan duk ada kena-mengena dengan hang pun. Sebab tu rahmat Tuhan ni luas. Kita sebagai hamba jangan pernah merasa sempit dengan rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa sempit di atas kelebihan
yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad dengan sebab mereka telah Islam, yakni tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Bahkan kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu, kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman yang kamu dakwakan itu, kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan imannya. Zaman Nabi dulu ni, mai sekelompok manusia, orang yang dah Islam, mereka merasakan bahawa dengan keislaman mereka itu, mereka telah berbudi kepada Nabi SAW. Dengan sebab mereka terima Islam, mereka tak lawan Islam, tak menentang Islam, maka mereka merasakan itu sebagai suatu budi yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, yang mereka ungkit-ungkitkan. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka, janganlah kamu merasakan mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Bahkan kalau benarlah sekalipun dakwaan itu, maka Allah lah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi apa sahaja yang ada pada kita, maka yang layak mengungkit ialah Allah, bukan kita. Bahkan Islamnya kita ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita rasa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhajat dan perlu kepada kita. Jangan pernah. Kalau semua manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni kafir belaka, maka tak terjejah langsung kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau pakat jadi Islam beriman belaka pun, maka tidak bertambah, tidak terjejah keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ni sebagai manusia, kita yang berhajat kepada Allah. Begitu juga Islam, bukan Islam yang berhajat kepada kita, kita yang berhajat kepada Islam. Kita yang berhajat kepada Islam, kita yang perlu kepada Islam ini. Kita yang perlu kepada undang-undang tata cara bagaimana nak hidup sebagai hamba Allah. Pasal apa? Sebab kita nak hidup kita atas dunia sejahtera, balik kita selepas mati mendapat rahmat di sisi Allah, terlepas daripada azab neraka, maka boleh masuk syurga. Maka kita perlu kepada Islam, bukan Islam yang perlu pada kita. Bukan syurga yang berhajat pada kita, kita yang berhajat kepada syurga. Tapi dok buat dok buat sombong, dok buat baiklah kami, baiklah kami ni, kami Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri tu duk mungkit. Baiklah kami mari dengar kuliah. Tak ada orang mari dengar kuliah. Berasa kemah.
Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Patutnya bila mari boleh duduk dalam majlis ilmu ni, ingatlah pada Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala letak aku dalam suatu majlis suasana yang mana mendapat kelebihan yang cukup banyak. Ingat kat Tuhan. Ini tak nampak Tuhan, duk nampak dia. Asyik baik mai, tak mai tak ada orang ni. Duk nampak tan dia tu, dia tak nampak tan kurniaan, anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi SAW nak buat Islam, ni hak Islam dah, ni duk main ungkit-ungkit kat Nabi ni pasal nasib baiklah kami ni dah Islam dah. Ini suatu budi yang telah kami lakukan. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, sebenarnya apa yang ada pada kamu tu anugerah Allah. Kalau yang nak ungkit, yang layak nak membangkit-bangkitkan budinya kepada kamu itu ialah Allah. Allah yang berhak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak. Kamu dulu tak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ada. Mai ke dunia ni tak punya apa. Mai ke dunia ni tak punya apa-apa, tak reti apa. Semua berharap kat orang belaka. Mai ke dunia tak ada apa. Telanjang pula. Nak keluar pun orang kena tolong sambut keluar, kan keluar sendiri. Keluar mai orang tolong sambut, orang tolong basuh apa semua. Orang tolong jaga. Semua berharap orang nak makan, orang tolong suap. Kan nak makan sendiri. Mai besar kan lupa diri. Mai dah besar kan lupa diri. Sombong, jadi manusia yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dialah, yakni Allah yang memimpin kamu kepada iman. Allah Ta'ala lah yang memimpin kamu, yang memberi hidayah dan petunjuk kepada kamu. Allah. Kemudian firman Allah lagi, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya. Dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah dialah sahaja yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Bila mana manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memahami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya berhak menganugerahkan apa yang dia nak beri kepada siapa saja yang dia nak. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala nak beri, tak ada siapa boleh tahan. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan sesuatu kebaikan, sesuatu manfaat atas diri kita, atas diri seorang hamba, maka tidak ada siapa pun yang boleh tahan. Tak ada satu kuasa pun yang ada di atas muka bumi ni yang boleh menahan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Begitulah sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menahan sesuatu daripada kita, tak ada siapa pun boleh bagi kita. Hatta berhimpun seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, nak bagi benda yang Tuhan tahan, maka tidak berkuasa mereka itu.
Begitulah sebaliknya, kalau benda yang Tuhan bagi kat kita, Tuhan tentu dah benda tu hak kita, berhimpunlah seluruh makhluk langit bumi nak tahan benda tu daripada dapat kat kita, maka tiadalah mereka itu berkuasa. No, tak ada kuasa. Mak Pak Nabi SAW berhajat sangat, bercita-cita sangat pak saudara dia Abdul Muttalib, nak Abu Talib, nak pak saudara dia yang dia sangat kasih, yang dia sangat sayang, supaya masuk Islam, beriman, mengucap syahadah. No. Sampai waktu sakit tu ajak berimanlah, nak ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku akan menjadi saksi, kata Nabi kepada pak menekan ya Abu Talib, kepadamu di hadapan Allah. Ya. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. No. Ikrimah anak Abu Jahal, pak dia tu, no, lawan Nabi ni sampai naik hangit. No. Dia pun perang lawan Nabi. No. Perang lawan Nabi SAW. Tapi luahnya rahmat Tuhan, akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindun bini Abu Sufyan, nah, yang upah Wahsy melontar lembing kepada Sayyidina Hamzah. Ya. Bagaimana gugur syahidnya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dibelah dada oleh Hindun, dikeluarkan jantungnya, dimamah oleh Hindun. Ya. Tapi luahnya rahmat Tuhan, akhirnya dianugerahkan iman, menjadi seorang Muslim. Ya. Aduh, luah rahmat Tuhan. Ya. Bab tu tak ada apa boleh tahan. Ya. Bab tu bila mana orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah mereka itu kepada Allah. Nah, bukan takut kat makhluk. Kita hari ni takut kat makhluk lebih pada takut kat Tuhan. No? Takut kat makhluk ni lebih pada takut kat Tuhan. Nak sungguh. No? Tengok COVID ni, COVID. Nah, COVID. Nah, COVID-19 ni makhluk Tuhan. Nah, makhluk Tuhan wak mai ni sebenarnya nak suruh kita ingat kat dia, suruh kita takut kat dia. Jangan lawan aku, empa tak mampu lawan. Kuman aku wak mai ni, virus aku wak mai ni, kata Tuhan. Yang empa tak nampak pun, tengok dengan mikroskop pun dia punya kecil, dia kosong tu duk ada 8 biji, baru 0.01 punya halui. Tu pun empa tak mampu dah nak kawal, empa tak mampu dah nak hadapi, empa pening kepala dah. Janganlah duk lawan aku. No. Jangan duk lawan aku. Hampa tak berkuasa, tak mampu. Makhluk aku pun hampa tak mampu lawan. Yang hampa duk lawan aku macam mana? No. Tidak, manusia tak fikir tu, dia fikir kat COVID lah. No. Bak punya takut kat COVID ni, apa hak COVID suruh buat belaka? COVID kata hampa salam aku berjangkit, pakak tak salam belaka. Hampa duduk rapat aku berjangkit, pakak duduk jauh belaka. No? Tapi hak Allah Ta'ala suruh, ada manusia buat metra tu. No? Takut, nak cerita takut kat COVID, bukanlah suruh jangan takut. Baguslah kita ikut SOP tu, mencegah. Mencegah diri daripada bahaya ni. Baguslah. Tapi nak cerita sebaliknya, bagaimana kita dengan Tuhan yang mendatangkan penyakit ni?
Kalau penyakit ni kita punya bimbang, kita punya takut sebab apa penyakit ni boleh bawa kita kepada mati, sedangkan yang mematikan kita tu siapa dia? Allah. Pasal apa kita tak takut dengan penyakit ni? Tak takut macam mana kita takut kat penyakit? Takut kat penyakit yang boleh menyebabkan mati, sedangkan yang boleh mematikan itu Allah. Kita tak takut kat Allah. Allah Ta'ala larang kita bedai buat serupa. Bahawa banyak manusia yang takut dekat penyakit COVID-19 ni, yang tak semayang, duk tak semayang situlah. Yang tak tutup aurat situlah. Tak pernah main masjid, tak main tambahlah PKPB kah. No, kok Kedah Pulau Pinang gagah lagi boleh main lagi, kok Perak no Terusan Hijau boleh lah tekak 40 orang. No, dekat 40 orang kok Gerik tu hijau lah, Gerik boleh lah satu masjid 40 orang, cukup 40 orang prak lepas tutup pagar, bukan kata pintu, pagar masjid tutup. No. Buat tu buat alasan kita tak boleh pi lah PKPB. Waktu buat boleh pi sama muat luah masjid pun tak pi ke darah pun. Tak pi. No, tak pi. No. Tapi kabak COVID kan jangan buat muka main. No, takut. No, takut. Dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. No, takut pada Allah Subhanahu wa taala. No, jangan duk beriman ke SOP tapi tak beriman kat Tuhan. No, beriman ke SOP tapi tak beriman kat Tuhan. Usaha kena, tapi jangan lupa pergantungan dengan Allah. Jangan melepaskan keyakinan bahawa yang mampu menentukan manfaat dan mudarat itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak ada kuasa. No. Pakailah emas 40 lapis pun. Ya. Duklah jauh terang mana pun. No. Kalau Tuhan kata mati, mati. No. Tapi kita ni disuruh ikhtiar. Ya, bukan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiarlah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi manusia hari ni dia hanya dia mati tang usaha dia lupa kat Tuhan. No, dia lupa kat Tuhan. No, baguslah ikut SOP. Ikut SOP, tapi jangan lupa pada Allah. Doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak datangkan semua ni melainkan atas dasar kasih dan sayang dia kepada hamba, supaya kita kembali kepada dia. Kita buat dosa, buat salah agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. No, sedar diri kata kita ni manusia, kita tak mampu nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita amat bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. No. Hanya Allah Taala Tuhan yang berkuasa. No, takut kat Tuhan mah. No, kena takut dekat Tuhan tak mau. No, ni takut mati tapi tak takut dengan kehidupan lepas pada mati. No, patutnya hak hidup lepas pada mati tu lagi kena takut. Mati semua orang mati, tak kena COVID pun mati lah. No, tak kena COVID pun mati. Nah, mati semua orang mati belaka. Tapi bagaimana dengan persiapan kita untuk hidup lepas mati tu? Hak tu sepatutnya jadi kebimbangan yang perlu kita persiapkan. No, COVID ni asbab. Sebab kali bagi bekah, yang bagi bekah Tuhan. Pak, tu. Kita fitnah tu akhir zaman menguji keimanan dan keyakinan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu dan COVID lepas tak pergi mengaji lama-lama. Sewaktu kita nak berhenti. Kami bagi mengajak pun bagus, rahmat dah kita. Boleh mengajak tiba lama-lama. Jadi kita pun ikutlah masuk waktu, kita berhentilah insya-Allah taala. Doalah pada Allah taala, semoga kita duduk dalam majlis yang penuh rahmat ni, banyak doa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kesempitan ni kepada kelapangan, daripada ketakutan kepada makna keamanan. Minta Allah Subhanahu wa taala angkat musibah
bala wabak penyakit ni, daripada negara kita, selamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, saudara-saudara seugama kita, daripada penyakit ni. Kita lemah, kita tak ada kuasa. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hiduplah serupa lagu mana hak Tuhan nak. Tuhan nak kita hidup lagu mana? Tuhan nak kita ni hidup dengan hukum dan peraturan dia. Islam yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan diseru diajar oleh Rasulullah kepada kita umatnya, supaya kita hidup dengan undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiduplah dengan Islam, pegang Islam sungguh-sungguh. Nak keluar daripada ketakutan ni, kena balik pada Islam, pegang Islam sungguh-sungguh, ikut Islam sungguh-sungguh, ikut jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Allah menjanjikan, Allah menjanjikan kepada kita kesejahteraan bila mana kita berpegang dengan Islam, hidup dengan Islam. Ni masalahnya dak. Dalam masjid 40 orang boleh mayang. Lepas tu depa dalam TV buat apa, anugerah apa, popular macam apa popular tu boleh pula. Dah penin tu. Tengah duk bala ni, Tuhan duk murka terhadap manusia ni, depa duk buat program-program hak mengundang lagi kemurkaan Allah Taala. Patutnya kita ada kuasa stop dululah, stop buanglah benda-benda tu, kuasa dah. Kuasa hak ada tu kita boleh mayang rapat, kita boleh suruh jarak. Sebab apa kuasa ada kita? Kenapa kuasa hak ada hak sama tu kita tak boleh hentikan program-program, lara program-program, melalaikan program-program yang tak membawa kebaikan, tak bawa manusia kembali dan ingat pada Tuhan. Boleh lah. Tadi pun kata mereka menari jauh-jauh. Seorang menari sini, lepas tu dengan teknologi ni, bagi nampak duk dekat tu teknologi. Amboi, nampak? Macam-macam jawapan punya nak kata tak apa tak apa. Dia tak sedap lagi manusia sampai terah tu. Bila lah nak balik kat Islam ni, bila? Nak buat Islam bila? Tu. Ni kita doa banyak-banyak. Doa pun nak buat kerja berjuang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh untuk kita pastikan bahawa Islam ni berdaulat dalam negara kita ni. Islam memerintah, bukan Islam diperintah. Islam diperintah jadi apa duk lah. Bukan nak buat lagi duk macam-macam duk serabut macam-macam. Duk ada siap ada plan tak mau ikut, Tuhan bagi tak mau juga. Duk buat lagu apa mana depa suka juga. Tu makna kerja kita banyak lagi, kena buat kerja sungguh-sungguh lagi. Berjihad, berkorban, berdakwah sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Jadi kita sambung kuliah kita yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kepada segala kebaikan. Anda itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah silap dan seumpamanya kelemahan, kedaifan, kebodohan diri saya sendiri, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf pada tuan-tuan muslimat semua, walaupun hakikat sebenarnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nathina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقام ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.